Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng-geng puaka? Alhamdulillah, syukur kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rezeki kurniaan dia. Alhamdulillah, sedar tak sedar sudah pun masuk 4 hari kita menjalani ibadah puasa. Macam mana korang semua? Takat ni puasa penuh, tak ada ponteng-ponteng, tak ada plastik hitam. InsyaAllah lah kita teruslah kekalkan buat yang terbaik, tingkatkan amal ibadah kita sepanjang bulan puasa ni dan terus ceria bersama malam puaka. Jadi malam ni sebelum kita meneruskan cerita, aku tak nak sembang banyak. Macam biasalah, disebabkan menghormati bulan Ramadan ataupun kita nak ambil keberkatan bulan Ramadan sedikit, apa kata jomlah guys kita mulakan malam puaka kita beramai-ramai berselawat Nurul Mubin. InsyaAllah kita mendapat barakah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah. Jadi tanpa lengah masa, ayo guys kita teruskan dalam keseraman level Pisang malam puaka. Kisah yang pertama yang aku nak kongsi dengan korang ni berlaku kepada seorang remaja ataupun seorang jejaka yang ingin dikenali sebagai Azizul, ataupun nama pendek dia, member-member dia panggil Zul lah. So Zul ni dia bekerja dalam industri media. Apa itu industri media? Industri media nak dipendekkan cerita, kalau zaman belajar dulu kau ambil meskom, jadi kau ada terlibat dengan penyiaran, di belakang tabir, di depan tabir. Senang cerita, apa yang terlibat dengan iklan ke, production house ke, kau tengok TV3, kau tengok TikTok, Instagram, apa semua berkenaan media, itulah pekerjaan Azizul ni. Jadi aku boleh cakap waktu pekerjaan dia tak tentu masa. Dia bukannya macam kerja office 9 to 5 macam tu, tak. Kadang-kadang kau masuk pukul 9 pagi, kau balik 5 petang. Tapi tiba-tiba pukul 10 malam ada pula kerja yang kau kena buat. Jadi itulah yang membuatkan Azizul ni, kalau nak cakap, bukan satu tempat je dia bekerja. Daripada KL ke Shah Alam, daripada Shah Alam ke Damansara, daripada Damansara ke Kelang pula, lepas tu patah balik Kuala Lumpur. Semua tempat dia kena pergi. Itulah cabaran ataupun adat resam kalau bekerja dalam industri media ni. Semua benda engkau kena buat dengan pantas. Otak kau kena ligat. Engkau tak boleh lembab macam siput je, kau relax macam tu, engkau takkan ke mana mat. Bukan dalam industri media je, semua pekerjaan kalau kau tidak menggunakan otak engkau ni, memang kau ketinggalan lah. Engkau kena cepat. Peredaran masa zaman sekarang ni pantas bergerak. So tak nak cerita pasal tu, aku dah macam ahli politik pula. Jadi dikatakan adalah satu hari ni nak dijadikan cerita. Kalau korang perasan, kebanyakan kisah seram nak dijadikan cerita. Al-kisahnya dikatakan dalam satu malam ni, tiba-tiba, itu semua ayat yang klise lah, yang kau biasa dengar kalau pencerita seram ceritakan seram. Jadi sama juga macam Azizul ni, nak
nak dijadikan cerita, adalah satu malam ni Azizul mendapat jemputan. Jemputan apa tu? Jemputan makan malam untuk orang-orang yang berada dalam industri media. Jadi pada awalnya Azizul tak nak pergi, tapi adalah seorang kawan dia dalam industri media ni ajak berulang-ulang kali, cakap ke Azizul ni, jomlah pergi dengan aku seorang lah, lagipun bukannya aku kenal production house yang lain. Tapi Azizul menolak. Azizul cakap, tak boleh lah, esok pagi aku nak kena masuk kerja, kau tahu tak, aku ada banyak lagi kerja, projek semua tak siap-siap lagi ni, engkau pergilah seorang, dah lah jauh dekat area Kelang sana tu. Tapi kawan dia ni pandai bodek Azizul ni, jomlah Azizul, lagipun makan free tau, bila je industri media ni nak belanja kita makan. Aku dengar lebih 250 jenis hidangan, kita boleh makan malam, kau dah saving duit dah. Lagipun malam ni kita mana ada kerja bro, esok punya kerja esok lah kita fikir. Jadi bila member dia dah racun Azizul ni, Azizul ni pun bersetuju lah. Jadi nak dipendekkan cerita, Azizul pun menungganglah motosikal dia bersama kawan dia, 2 motosikal. Sebab apa? Sebab kawan dia ni lepas saja event makan malam tu, dia ada nak kena pergi ke satu tempat nak jumpa member lain pula. Jadi Azizul pun menunggang bersama-sama, konvoi lah orang cakap, pergilah ke event makan malam yang berada ataupun yang dibuat dekat area Kelang sana tu. Jadi dah have fun kan, dah enjoy, makan 250 jenis hidangan pula, bermacam-macam kau makan, perut pun dah kenyang, mata pun dah berat. Jadi dalam pukul 11.30 malam, Azizul pun meminta diri untuk pulang. Sebab apa? Sebab dia tak nak lah, dah lah jalan jauh lagi ni, daripada Kelang naik motor pula, motor kapcai je, bukannya motor superbike ke apa. Nak balik ke KL, dia fikir-fikir, aduh hai, ini dah pukul 11 lebih, silap-silap mau pukul 1 ni aku sampai Kuala Lumpur ni kan. So tanpa lengah masa, Azizul pun meminta diri, dia pun start motor dia daripada Kelang tu, dia menunggang motor dia macam biasalah seorang diri. Jadi malam tu keadaan sejuk tau, baru lepas hujan pula. Kau bayang naik motor baru lepas hujan, kau terlupa pula nak bawa jaket malam tu. Jadi Azizul ni waktu dia bawa motor tu, beberapa kali bulu roma dia ni meremang, bukan sebab takut, tapi sebab embun yang lepas hujan tu, layan angin macam tu kan, lagilah berat mata Azizul ni. Tetapi secara tiba-tiba, nampak penggunaan ayat aku, okey ni dah start seram dah. Secara tiba-tiba, sewaktu Azizul melalui jalan betul-betul berhadapan bangunan Sirim, terletaknya ataupun adanya satu jejantas tau. Jadi daripada jauh, waktu Azizul bawa dan nak menghampiri jejantas tu, tiba-tiba di seberang jalan dia nampak dalam kesamaran gelap-gelap tu ada seorang gadis yang rambut gadis ni bukanlah panjang macam Pontianak. Kemungkinan sebab tu Azizul tak takut sangat. Rambut gadis ni betul-betul lepas bahu sikit je, mengenakan pakaian berwarna putih, cumanya bukannya macam jubah yang labuh. Minah ni ataupun perempuan ni yang berkulit putih ni, Azizul boleh tahu kulit putih sebab Azizul nampak pula betis dia, dia pakai skirt pendek je. Jadi Azizul daripada muka dah barai gila dah, bila nampak wanita ni terus terbeliak lah. Allahu Akbar, segar balik kan. Tapi sewaktu dia melepasi jejantas tu, secara tiba-tiba ada bermain dalam fikiran dia ni satu benda tau. Kalau korang nak tahu, kita akan bersambung selepas ini dalam kisah yang menyeramkan bagi diri Azizul guys. Sebaik saja Azizul melepasi jejantas pada malam tu, dalam fikiran dia, pada awal dia nak meneruskan perjalanan dia sebab jam dah menunjukkan pukul 12 lebih dah. Dia dah malas nak fikir sebab esok pukul 8 pagi, awal-awal lagi, dia nak pergi ke area Damansara pula. Tetapi beberapa kali Azizul ni sempat memusingkan kepala dia nak tengok wanita tu masih ada lagi ke tak.
timbul pula perasaan kesian. Kesian campur dengan berbagai persoalan. Apa persoalan tu? Pukul 12 lebih, bukannya dekat stesen bas. Kalau dekat stesen bas, bagi diri Azizul tak adalah dia heran sangat. Tapi dia pelik. Berani betul perempuan tu tunggu dekat bawah je jantas, dekat kawasan gelap, seorang diri, pukul 12 lebih malam. Kau buat apa weh? Jakkan kalau kena rompak ke, lagi teruk kalau kena culik. Dah bermacam-macam bermain dalam fikiran Azizul ni. Dia terpaksa melawan nafsu dia. Aku balik nak rehat. Tapi kesian pula dekat perempuan ni. Tak boleh, aku nak rehat juga. Tapi baik pula perempuan ni, cantik juga. Sambil belengan-angan air mata kan. Tak apalah, Azizul pun pusing motor dia. Ada satu kawasan boleh U-turn, dia pun U-turn motor dia. Bila dah berhampiri wanita tu tiba-tiba memalingkan badan dia membelakangi Azizul kau. Kemungkinan malulah. Itulah yang Azizul fikir. Jadi Azizul pun berhenti. Lepas tu Azizul sempatlah memberi salam. Assalamualaikum, Cik Adik. Cik Adik nak pergi mana ni? Macam sampai Piramli lah. Azizul pun time tu jagalah. Walaupun muka dah barai dah, tapi bila depan nak wek, kena kontrol lah kan. Cik Adik nak pergi mana? Jangan risau, saya bukan penjenayah, saya bukan orang jahat. Tapi dah pukul 12 lebih, Cik Adik tunggu siapa ni? Tapi yang peliknya, wanita ni ataupun anak gadis ni lah tak jawab pun persoalan yang ditujukan oleh Azizul. Jadi Azizul ni tanya lagi, Cik Adik tunggu siapa ni? Kalaulah Cik Adik nak bas ke, nak teksi ke, jalan ni jarang nak dapat teksi. Jomlah saya hantar balik. Wanita ni, anak gadis ni jual mahal lagi. Jadi dalam hati Azizul, engkau ni, aku nak tolong, jakang penjenayah betul datang jakang, rompak kau, bau padan muka kau. Jadi Azizul pun mengeraskan hati dia, lantak engkau lah, kau tak nak layan aku kan. Lalu Azizul pun cakap lah, Cik Adik, saya just risau je. Janganlah fikir lain pula. Saya bukannya nak buat apa-apa kat Cik Adik. Lagipun sekarang ni Cik Adik cuba tengok jam. Dah pukul 12 lebih tau. Lagipun kawasan ni dah lah gelap. Bawah je jantas macam ni. Saya just risau je. Kalau apa-apa jadi, kalau penjenayah pula rompak Cik malam ni, jangan salahkan saya. Tak apalah, saya gerak dululah. Assalamualaikum. Baru Azizul nak gerak motor dia, secara tiba-tiba barulah perempuan ataupun anak gadis yang cantik ni baru bersuara. Barulah dia memalingkan muka dia dekat Azizul. Dan sebaik saja Azizul nampak, terus Azizul break motor dia. Wow! Sebab apa? Sebab Azizul tak pernah sangka daripada belakang cantik, kadang-kadang depan tak cantik. Korang sure dah pernah kena kan, jalan dekat bazar Ramadan ke apa, daripada belakang, alamak, batal puasa aku ni, rambut panjang, sekali bila pusing, awi kau. Pisang, ada misai panjang macam tu kan. So Azizul ingat macam tu. Tapi tak guys, wanita ni depan belakang cantik macam awet Jepun, Azizul cakap. So bila nampak wanita ni cantik macam tu, Azizul pun dah tergamam. Wanita ni bersuara pula, abang, saya minta maaf lah, tapi sebenarnya saya ditinggalkan oleh teman lelaki saya. Boleh tak abang tolong saya? Lalu Azizul pun cakap lah dekat wanita ni, itulah, saya dah cakap dah, bukannya saya ada niat jahat. Apa dia yang Cik Adik nak saya tolong? Boleh, saya just risau kawasan ni bahaya, tahu tak? Lalu wanita ni pun cakap, kalau abang tidak keberatan, saya sebenarnya tinggal dekat Kelang bang, jauh bang. Saya berdiri kat sini dah lama, saya tak tahu nak minta tolong siapa. Boleh tak bang hantar saya pulang ke rumah? Lalu Azizul pun memang ada helmet spare. Azizul pun tak buang masa lah, jomlah Cik Adik, sekarang ni pun saya pun nak balik. Apa kata saya hantar Cik balik, daripada Cik duduk sini seseorang, kejap kan kena apa-apa jadi ke, kena rompak ke, jomlah, tak payah lengah masa lah, masa berjalan ni. Nah, ambil helmet ni, Azizul pun menyarung
todongkan helmet dekat anak gadis ni, dekat wanita ni. Wanita ni pun naik dan Azizul tanpa lengah masa lenjan motor dia patah balik ke Kelang, di mana wanita ni cakap rumah dia terletak betul-betul dekat kawasan pedalaman. Jadi waktu Azizul bawa motor dia tu, Azizul sempat tanya wanita ni yang dia kenalkan diri dia sebagai Mizah. Lalu Azizul pun tanyalah, Mizah, apa jadi sebenarnya? Macam mana awak boleh duduk kat bawah jejantas tu dalam kegelapan malam, dah pukul 12 lebih ni? Cuba awak cerita sikit. Lalu Mizah ni pun cakaplah dekat Azizul. Abang Zul, sedih ceritanya kalau saya nak ingat kembali. Sebenarnya tadi Abang Zul, saya dengan teman lelaki saya, kami menghadiri satu jamuan hari jadi. Dan selepas daripada jamuan tu selesai, teman lelaki saya, dia nak hantar saya pulang. Saya pun menaiki kereta dia. Dalam perjalanan tu, saya tak pernah sangka lelaki yang saya percaya cuba melakukan sesuatu kepada diri saya ini. Dia cuba sentuh saya, dia cuba perkosa saya. Lalu saya pun pukul, saya suruh dia memberhentikan kereta dan saya pun turun daripada kereta. Sebab itulah Bang Zul, Mizah duduk kat bawah jejantas tu disebabkan terlalu takut. Menitis air mata si Mizah ni. Nampak tak aku menghayati watak sampai keluar juga air mata ni. Jadi bila Zul ni dengar sambil dia bawa motor tu, lagilah dia pulas motor tu. Bukannya sebab nak cepat, tapi sebab Azizul ni tengah menahan marah. Dia tak pernah sangka zaman sekarang ni ada juga jantan yang lahabau. Kalau kau nak rosakkan anak dara orang, kalau kau nak sentuh anak dara orang, biarlah dengan cara yang betul. Ikat perempuan ni sebagai isteri kau. Bukannya kau cuba nodai wanita yang cantik ni. Azizul gentleman pada masa tu kan. Lalu Mizah ni pun makin kuat dia peluk si Zul ni. Sebab apa? Sebab bila Zul makin laju, Mizah ni takutlah dia peluk Zul ni. Zul ni pun tersenyum gak. Kurang ajar gak dia ni pun. Pandai juga, intelligent man. So bila dia bawa macam tu, akhirnya sampailah betul-betul di rumah Mizah ni. Kawasan rumah Mizah ni memang tak seperti yang Zul sangkakan. Kawasan pedalaman, lepas tu rumah dia jarak daripada satu rumah ke satu rumah, dia ada ruang sedikit. Bukan banglo, tapi dia memang rumah dia jarak-jarak sedikit kau. Dia macam rumah teres, tapi rumah teres yang dibahagikan di antara satu rumah ke satu rumah tu. So bila sampai dah pukul 1 lebih pagi, dah nak pukul 2 pagi, Azizul nampak dekat rumah Mizah ni ada 2 orang budak kecil, satu lelaki, satu perempuan, tengah berlari-lari di kawasan rumah, di halaman rumah Mizah ni. Dah pukul 2-3 pagi. Macam mana boleh ada budak-budak ni? Siapa budak-budak yang bermain dekat luar ni? Dahlah budak kecil, tak ada pengawasan orang ke, tak ada jiran, tak ada orang dewasa ke mengharapkan lampu daripada dalam rumah tu. Lalu Zul pun tanyalah Mizah ni, Mizah, maaf kalau saya nak tanya, bukannya saya nak ambil berat ke apa, tapi betul ke ni rumah awak? Lalu Mizah pun mengangguklah kan kepala dia. Betul lah Zul. Kenapa? Takkanlah saya ni bodoh sangat tak tahu rumah saya. Kenapa Zul? Lalu Zul pun tanyalah, maaf saya bukannya nak ambil tahu hal awak tau Mizah. Kita pun baru kenal. Tapi siapa 2 orang budak ni main dekat luar dah pagi-pagi ni? Lalu Mizah pun tergelak tau dengan persoalan ataupun pertanyaan yang ditanya oleh Zul ni. Sikit apa kau ajar tu? Kuat siap. Kuat bodoh, Mizah ni gelak. Lalu Zul pun, apa yang lawak sangat? Lalu Mizah pun cakap lah, oh maaflah, tak adalah. Sebenarnya 2 orang ni anak saya. Anak rupanya. Zul pun terkejut. Anak? Awak dah kahwin ke? Tak apa. Mizah tenangkan Zul ni. Jangan gelabah sangat. Relax. Sebenarnya saya tak habis cerita lagi. Saya dah lama bercerai. Saya ditinggalkan oleh suami saya. Suami saya dia tak suka kami. Dia anggap kami ni sebagai beban. Lagilah Zul ni sedih. Allahu Akbar. Maaflah ya. Zul minta maaf kat Mizah ni. Dia pun tengok jam dah nak pukul 3 pagi. Esok ni aku ada kerja pukul 8 ni. Settle mah.
Mat. Takkanlah nak MC lagi kan. Dah banyak kali dah Zul ni ambil MC. Lalu Zul pun cepat-cepat meminta diri dekat Mizah ni. Tapi Mizah ni sempat juga cakap dekat Zul, awak rasa kita akan jumpa lagi tak? Lalu Zul pun sebelum dia pergi, dia sempat memalingkan kat Mizah. InsyaAllah kalau awak nak saya datang, InsyaAllah saya datang lagi Mizah. Saya pun dah suka kat awak. Tiba kan, ya Allah mak, ombak rindu pula kan. Lalu Zul pun memecutlah motor dia. Selepas dia dah nampak senyuman yang cukup manis daripada Mizah ni, dia pun mempecut motor dia. Sedar-sedar sampailah kat rumah Mat. Esok paginya dengan mata bengkak-bengkak, dengan tak cukup tidurnya, Zul ni pun telan lah 2-3 gelas kopi sementara dia buat kerja dia. Jadi selepas dah selesai kerja dia, dia pun secara tiba-tiba terlupa pasal si Mizah ni. Kemungkinan sebabkan kepenatan. Sedar tak sedar seminggu pun berlalu lah. Dan selepas seminggu tu, adalah satu hari ni semasa dia tengah lepak dengan salah seorang kawan media dia, tengah berborak-berborak tu, kawan media dia ni ceritakan pasal girlfriend dia. Jadi waktu tengah cerita tu, tiba-tiba Azizul ni teringat tau, Mizah, ya Allah Mizah, macam mana aku boleh lupa, ya Allah, nantilah aku kena jumpa dia ni. Azizul ni dia gelabah semacam tau, seolah-olah tak senang duduk. Macam manalah aku boleh lupa gadis yang cantik, gadis yang menawan hati aku kan. Lalu Azizul pun tak lengah masa, minggu berikutnya dia pun ajaklah salah seorang kawan dia yang bernama Osman. Osman ni pun kerja satu production dengan dia. Azizul pun ajaklah Osman ni untuk pergi ziarah ataupun untuk pergi berjumpa dengan Mizah ni. Jadi Osman ni pun setuju untuk teman. Mereka berdua pun naiklah kereta si Osman ni, sebab Azizul tak ada kereta, dia ada motor je. Lalu Osman pun offer, diorang pun naik kereta. Azizul yang bawa kereta tu, Osman duduk sebelah. Diorang pun terus memandu pergi ke rumah si Mizah ni. Dan sebaik saja sampai kat rumah si Mizah tu, dalam 2-3 minit lagi dah nak sampai, Azizul dia jadi pelik tau. Dia pandang kiri, dia pandang kanan, dia pandang kiri, dia pandang kanan. Jadi Osman tanyalah dia, engkau ni okey ke tak Zul? Apa hal? Kau lupa jalan Kau ingat ke tak jalan dia? Lalu Azizul pun cakap lah kat Osman, aku ingat lah, bukan pasal jalan. Aku ingat je rumah dia kat mana. Tapi aku pelik lah Man. Lalu Man pun tanya lah Zul ni, apa yang kau pelik Zul? Ada apa-apa ke? Kau nampak apa ni? Kau jangan macam-macam. Nasib baik siang lagi ni. Apa yang pelik? Lalu Zul pun cakap lah, tak ada. Aku tak tahulah, kemungkinan sebab malam kot. Siang dia lain sikit lah. Tapi setahu aku, jalan dia tak ada lah bersemak sangat macam ni. Ini macam hutan je. Lalu bila Zul cakap macam tu, Osman ni dah cuak lah. Osman ni pun senyap je. Tak apalah Zul, cepat-cepatlah sikit kita pergi rumah kawan kau tu kan. Lepas tu kita balik lah. Lalu Zul pun senyap, dia pun teruslah memandu. Selang 2-3 minit, sampai betul-betul dekat rumah si Mizah ni. Dan sebaik saja kereta Osman ni sampai, mereka berdua pun keluar daripada kereta. Alangkah terkejutnya Osman dan juga Azizul ni. Sebab apa? Sebab kelihatan di depan mata mereka, rumah Mizah yang pada malam tu sungguh cantik dengan 2 orang budak kecil yang dikatakan anak Mizah sedang bermain dekat luar, sekarang telah berubah wajah. Depan mata Azizul dan juga Osman adalah satu rumah yang tak berapa cantik. Bukan sekadar tak cantik, rumah yang penuh dengan lalang, ada kayu-kayu dengan tingkap rumah yang pecah. Kawasan dinding belah atas tu dipenuhi dengan lumut, dengan warna cat yang luntur. Begitu banyak sampah sarap dekat depan rumah, dan itu telah membuatkan Azizul ni tergamam. Dia tergosok mata dia beberapa kali. Dia pun pusing ke kiri ke kanan seolah-olah macam tak betul tau. Biar betul. Biar betul. Tapi nasib baiklah ditenangkan oleh Osman tu. Lepas nampak Zul ni macam, apa hal kau ni? Macam beruk je Mat. Osman pun tegur lah Zul ni. Zul, kau pandang apa ni? Okey tak? Ni ke rumah dia? Engkau biar betul Zul. Kau salah tengok alamat ke? Lalu Zul pun cakap lah kat Osman, Man,
Bukan, Man. Betul, Man. Ni rumah dia. Come on lah. Aku ingat lah. Walaupun sekali je aku pergi, aku ingat memang rumah dia ujung sekali. Betul lah, ni rumah dia. Tapi apa hal? Apa hal Pam dicelah oleh Osman? Kau ni gila ke apa? Kau tengok rumah ni. Takkanlah 2 minggu lepas kau hantar dia. Takkanlah kejap dia dah pindah. Kalau dia betul dah pindah pun, kau tengoklah dengan sampah sarap. Kau tengok tu, dengan cat dah luntur, tingkap dah pecah. Dalam rumah pun macam tak ada perabot dengan ranting kayu, daun-daun pokok semua dah ada. Aku rasa kau salah rumah ni. Lalu Zul pun tak puas hati. Tengah diorang duk bertekak tu, Zul ni cakap betul. Osman ni cakap, engkau ni bodoh lah, nyanyok kot. Tengah bertengkar, tiba-tiba dihampiri oleh seorang makcik. Ada pula tiba-tiba suara seorang makcik ni, Assalamualaikum nak. Assalamualaikum. Lalu Man dengan Zul ni pun pandang lah. Waalaikumsalam. Makcik ni datang daripada mana pula? Osman tanya tau. Lalu Zul pun, engkau ni cakap elok lah dia makcik ni. Ya makcik, kenapa ya? Lalu makcik tu tanyalah, maaf lah kalau makcik tanya. Daripada tadi makcik sebenarnya jiran kepada orang yang duduk kat rumah ni. Anak cari mizah ya? Lalu Zul pun cakap lah, betul. Jirannya cik. Betul cik, saya cari mizah. Tapi kenapa? Apa jadi cik? Kenapa rumah Miza macam lama dah tak ada orang tinggal? Dan segala persoalan yang diajukan oleh Zul kepada makcik ni pun teranglah kan. Sebenarnya awak bukan orang pertama. Sebelum makcik nak cerita, biadab sangat. Apa nama awak? Cuba bagi tahu makcik nama. Lalu Zul pun cakap, saya Zul, Azizul. Yang ni kawan baik saya, Osman. Lalu mereka pun salam lah, cium tangan makcik tu. Dan barulah makcik tu ceritakan sebenarnya macam yang makcik cakap tadilah, Azizul, Osman ni bukan orang pertama yang datang kat rumah Miza ni. Dah ramai dah sebenarnya. Jadi Zul ni macam tak faham tau. Apa kena-mengena? Saya kisah pula ramai tak ramai. Lalu makcik tu pun tergelak lah. Alah, kesiannya muda-muda dah bodoh. Ni maksud makcik bukan awak yang pertama terkena. Dah ramai dah terkena. Awak tahu tak rumah ni dah dekat 15 tahun dah tak ada orang duduk. Lalu Zul dengan Osman ni memandang di antara satu sama lain seakan-akan biar betul. Aku tak faham lah. Aku tak faham lah cakap makcik ni. Lalu Zul pun tanyalah makcik ni, makcik jangan nak goreng kita orang sangat. Kalau tak macam mana makcik boleh kenal Miza? Miza tu siapa sebenarnya? Dan makcik ni pun sambunglah cerita dia. Miza tu memang ada. Jomlah makcik ceritalah sejarah sikit. Sebenarnya kalau awak nak tahu, memang Miza tinggal sini dulu. Lepas je dia dapat anak, dia bercerai dengan laki dia. Jadi bila dah bercerai, dikatakan laki dia tu ada perempuan lain. So Miza pun bawalah 2 orang anak dia tinggal dekat rumah ni. Tapi adalah satu hari tu, Miza ni dia ada teman lelaki. Dia ada berkenalan dengan seorang lelaki ni. Tapi makcik pun tak sure lah lelaki ni siapa. Tapi yang mahlangnya, makcik ni tiba-tiba menangis tau. Lalu Zul dengan Osman ni pun dah pelik dah. Apa jadi dia Miza sebenarnya? Lalu makcik ni pun sambunglah cerita dia. Selepas dia berkenalan dengan laki tu bunuh dia. Laki tu cuba nak rogol Miza ni. Tapi Miza ni tak nak. Jadi disebabkan dendam. Makcik pun tak tahulah nak cakap macam mana. Pihak polis, makcik pun terkejut bila pihak polis banyak orang datang kat depan rumah Miza ni. Bila makcik sampai je, makcik terkejut, makcik sedih sangat. Dalam rumah tu, pihak polis jumpa mayat Miza yang telah mati. Kepala dia dikelar berkali-kali. Kemungkinan oleh teman lelaki dia yang tak puas hati tu. Dan 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan turut dibunuh dalam rumah tu. Dan berita ni ataupun kejadian ni ada keluar 20 tahun yang lepas. Tak salah makcik 20 tahun yang lepas memang ada keluar cerita pasal pembunuhan ni. Anak cubalah cek
Balik. Jadi sebenarnya Miza dah lama meninggal dunia. Sebab itulah makcik cakap, awak dua orang ni bukan yang pertama terkena. Dah ramai dah yang jumpa si Miza ni. Dah ramai dah yang hantar Miza ni balik. Jadi bila Zul dengan Osman dengar macam tu, oh my god, biar betul lah siap. Mizah ni rupanya dah lama mati. Jadi kalau dah lama mati, mereka berdua memang kerja industri media, tak lengah masa lah. Osman ni dah takut, Zul ni dah takut, cepat-cepat minta diri, pulang ke rumah. Dan esoknya Zul dengan Osman ni cepat-cepat mereka pun cek lah, biar betul memang ada ke kes kematian si Miza ni. Dan diorang cek, alangkah terkejutnya Osman dan juga Zul ni, satu badan diorang meremang. Sebab apa? Sebab memang betul wajah yang dalam artikel tu yang Zul tengok, Zul cakap memang betul inilah perempuan yang aku jumpa dekat bawah jejantas. Betul-betul dekat depan sirim. Memang sah perempuan ni. Jadi kalau betul lah perempuan ni dah mati lebih kurang 20 tahun yang lepas, siapa yang aku bawa balik tu? Jadi itulah kisah yang pertama yang dialami oleh Azizul sewaktu dia melintasi jalan dekat jejantas berhadapan bangunan sirim yang terletak kat Shah Alam tu. Dikatakan kejadian Azizul ni adalah kisah benar guys. Kejadian bunuh yang dialami oleh Miza ni memang pernah keluar berita, tak salah aku beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ke apa. Tapi memang betul ada kejadian seorang isteri bersama dua orang anak dia dibunuh dengan kejam yang terletak dekat kawasan Kelang. Tapi wallahualam tak tahulah dekat mana. Jadi tak nak lengah masa, sebelum aku mulakan dengan kisah yang kedua, aku harap korang dapat pengajaran dan iktibar. Dan terima kasih kerana sentiasa support Zaf channel. I love you guys so much. Jadi kisah yang kedua ni dengan tajuk penyesalan sebuah penantian, ataupun penantian merupakan satu penyesalan yang akan kekal abadi guys. Tunggu apa? Menyesal tak? Tunggu. Dah habis dah. Dah lah, pergilah tidur.